Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakrullah bin Ahmad Subeki, pelajar daripada kumpulan 3, kelas RCS 251 1A. Pada hari ini, saya dan kumpulan saya akan membahaskan tentang tajuk kajian kami yang bertajuk isu-isu liberalism dalam kalangan mahasiswa Muslim di media sosial, analisis solusi menurut perspektif Islam. Sebelum itu, terlebih dahulu ingin saya menerangkan tentang tajuk kajian kami. Apa itu liberal? Pada kurun ke-15 hingga ke-16 di Eropah, liberal bermaksud bebas daripada kekangan dalam bentuk percakapan ataupun perbuatan. Manakala liberalism pula berasal daripada falsafah humanism yang mempersoalkan kuasa gereja pada masa itu, semasa zaman Renaissance. Jadi akhir-akhir ini kita tidak dapat menafikan seringkali kita menyaksikan pelbagai perkembangan Islam liberal yang cukup membimbangkan kita. Termasuklah yang digambarkan sebagai fenomena Islam bashing. Apa itu Islam bashing? Islam bashing adalah fenomena apabila Islam seringkali dipersalahkan apabila berlakunya apa-apa peristiwa ataupun tragedi terorisme. Terrorists. Every one of you are terrorists. I don't care what you say. I don't care what you think. You can smile at me. You can say whatever you want. But every Muslim is a terrorist. Hal ini seringkali berlaku dan diwar-warkan di media sosial dan juga akhbar-akhbar media massa sekarang. Jadi kebimbangan ini sudah lama dibimbangkan oleh penulis-penulis seperti Siddiq Fazil dan Khalif Muammar misalnya. Mereka juga menyuarakan apakah memang ada semacam projek untuk memerangi Islam menerusi projek Intellectual Crusade, Converting the Muslim dan Converting Islam supaya tercipta seakan-akan Islam versi baru. Allah sudah pun menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat yang ke-19, yang di mana ayat ini menerangkan dan menceritakan tentang kedengkian orang-orang kafir Yahudi Nasrani terhadap Muslim. Jadi daripada kajian kami ini, beberapa isu telah pun dibangkitkan seperti LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender. Selain itu, juga terdapat pemikiran terbuka yang melampau mencabar undang-undang agama Islam. Selain itu, penyebaran fahaman pluralism yang berleluasa dan akhir sekali, golongan yang mempersoalkan metodologi tafsiran Al-Quran dan hadis. Dapatan kajian kami ini menemui beberapa solusi penting bagi isu-isu yang disebutkan sebentar tadi. Sebagai contoh solusi yang ada adalah mungkin seperti bertegur sapa dengan golongan-golongan ini dengan baik, dan juga membaiki dari segi individu kefahaman agama individu itu sendiri. Untuk kupasan yang lebih lanjut, saya menyerahkan untuk penerangan tersebut kepada ahli kumpulan saya, Adik Rosli, untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib Suhaib Rosli dan nombor pelajar saya ialah 2022621968. Untuk hari ini saya akan membahaskan isu LGBT dan mahasiswa. Permasalahan berhubung dengan budaya sungsang LGBT merupakan antara isu utama yang dihadapi oleh kebanyakan negara termasuk Malaysia. Namun begitu, perundangan dan undang-undang di Malaysia berhubung dengan isu ini masih samar-samar. Walaupun jelaslah bahawa perbuatan sungsang tersebut sebagai kesalahan secara umumnya. Perkara yang lebih merunsingkan adalah apabila golongan LGBT kebanyakannya terdiri daripada penuntut di institusi pengajian tinggi di Malaysia. Golongan sesat ini menganggap budaya yang diperjuangkan oleh mereka hanyalah untuk menuntut hak asasi dan meminta agar dunia menerima isu ini sebagai lumrah kehidupan. Namun jelaslah bahawa perjuangan mereka bertentangan dengan Islam. Seperti firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84. Maksudnya, dan kami juga telah memutuskan Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu? Sesungguhnya,
kamu telah melepaskan syahwatmu kepada sesama lelaki dan bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawapan kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka, iaitu Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian, kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali isterinya. Dia, iaitu isterinya, termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Setiap masalah ada jalan penyelesaian. Apa yang penting adalah cara kita menghadapi segala masalah dan menanganinya dengan rasional. Sehubungan dengan itu, cara yang terbaik untuk menyelesaikan isu golongan LGBT lebih-lebih lagi dalam kalangan mahasiswa adalah dengan cara menyantuni mereka dengan lemah lembut. Dari Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, aku berpesan kepadamu supaya berbuat baik kepada golongan muda. Sesungguhnya hati mereka paling lembut. Sesungguhnya Allah telah memutuskan membawa agama Hanif ini, lalu para pemuda bergabung denganku dan orang-orang tua menentangku. Oleh itu, pihak yang berkenaan harus berganding bahu mendekati golongan LGBT, khususnya dalam konteks tulisan ini dalam kalangan mahasiswa, sehingga mereka percaya kita ikhlas mendekati mereka, mahu mencari kebenaran dan cuba berbincang. Selain itu, dari sudut pandang peranan individu sendiri perlulah memperbetulkan niat. Niat adalah merupakan langkah pertama dalam setiap perbuatan. Seberapa kuat niat untuk berubah akan kelihatan pada sejauh mana usaha yang dilakukan. Hanya niat yang timbul dari dalam diri seseorang akan menentukan kesan yang sebenar. Paksaan dari orang lain hanyalah bersifat sementara. Tujuan utama dalam sesuatu niat dalam Islam adalah untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang mengikut apa yang dia niat. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia dapati atau perempuan untuk dikahwini, maka hijrahnya mengikut apa yang dia hijrah kepadanya. Sekian saja daripada saya. Saya ingin menjemput ahli kumpulan seterusnya untuk meneruskan perbincangan isu liberalisme ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairil Hazmi bin Abdul Razak. Nombor pelajar saya adalah 2022697564. Okey, isu yang saya akan bahaskan pada hari ini adalah pemikiran terbuka yang melampau mencabar undang-undang agama. Negara kita hari ini berdepan dengan ideologi liberalisme apabila terdapat segolongan masyarakat yang mempromosikan perjuangan mereka untuk memperjuangkan hak kebebasan daripada berhijab. Fahaman sesat ini tidak dikongkong langsung oleh agama Islam, malah sangat bertentangan dengan agama itu sendiri. Oleh itu, topik kali ini saya akan membahaskan tentang pemikiran terbuka yang melampau dalam bab berfashion, berpakaian, termasuk menutup kepala bagi golongan muslimah. Hujah oleh pihak liberalisme yang berpendapat bahawa tiada langsung di dalam ayat Al-Quran yang mengarahkan untuk golongan muslimah menutup kepala. Sedangkan jelas pada surah An-Nur ayat ke-31 yang merupakan salah satu sebab mengapa sebahagian golongan berlaku perselisihan faham dalam memahami ayat ini adalah kataan khimar ataupun khumur memiliki lebih daripada satu makna dalam bahasa Arab. Khimar membawa dua makna, iaitu penutup, dan yang kedua adalah penutup kepala. Tidak dapat dinafikan bahawa penguasaan bahasa Arab yang sangat tinggi penting untuk mentafsir Al-Quran itu sendiri. Malah, ia juga perlu dirujuk oleh beberapa hadis yang bersesuaian untuk menjatuhkan satu hukum.
Kesalahan tafsir akan menyebabkan seseorang itu tergelincir dan melakukan kesilapan dalam pentafsiran dan menimbulkan spekulasi yang salah untuk dijadikan sebagai rujukan. Bagi memahami makna khimar tersebut, perlulah merujuk kepada hadis-hadis yang bersesuaian dengan ayat tersebut. Contohnya, dari Imam Al-Bukhari rahimahullah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu yang berkata, semoga Allah merahmati wanita-wanita muhajirin generasi awal ketika turun ayat, dan hendaklah mereka menutupkan khimar ke dada mereka. Mereka merobek kain-kain dan menutup kepala mereka. Tafsir Ibnu Katsir. Ketika mensyarahkan hadis ini, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata bahawa khimar itu digunakan di atas kepala. Hadis ini jelas menunjukkan para sahabat dari kalangan wanita muhajirin memahami perkataan khimar dalam ayat tersebut sebagai penutup kepala. Hal tersebut telah membuktikan bahawa kepala dan rambut itu wajib ditutup oleh golongan wanita yang bergelar Muslim. Dalam konteks ini, jelas menunjukkan berfashion adalah tidak dilarang sama sekali di dalam Islam selagi ia mengikut hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Islam itu sendiri. Namun, masyarakat kini terlalu mudah terpengaruh dengan fashion yang dibawa oleh anasir barat yang setelah terang lagi bersuluh bercanggah dengan ajaran yang dibawa oleh agama Islam itu sendiri. Di akhir isu ini, terdapat sepotong ayat Al-Quran yang dapat dijadikan iktibar kepada seluruh umat Islam serta mahasiswa Muslim dalam menggunakan media sosial agar tidak semena-menanya mendedahkan aurat mereka. Surah tersebut yang membawa maksud, wahai Nabi, suruhlah isterimu, anak perempuanmu serta wanita-wanita yang beriman agar menabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenali, maka mereka tidak akan diganggu dan Allah Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Ahzab ayat 59. Kesimpulan yang dapat saya buat di sini adalah ideologi yang dibawa oleh golongan liberalisme ini adalah sangat perlu dititik beratkan dan perlu ditentang habis-habisan kerana ia sangatlah bercanggah dengan agama Islam. Di akhir kata saya, kita perlu mempersiapkan diri kita dengan ilmu yang mencukupi di dada agar kita dapat menghadapi sebarang ujian yang mampu memisahkan akidah kita. Sekian, itu saya daripada saya dan saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Muhammad Rizal bin Ismail dengan nombor pelajar 2022898152. Isu ketiga yang akan dibincangkan pada kali ini adalah berkaitan dengan penyebaran fahaman pluralisme. Apakah itu pluralisme? Mengikut laman Sesawang Mufti Wilayah Persekutuan, definisi pluralisme agama adalah suatu istilah yang merujuk kepada fahaman yang menyamakan kesemuaman, yang menyatakan kebenaran ada di dalam semua agama dan keselamatan iaitu syurga boleh dicapai menerusi mana-mana agama. Antara punca berlakunya perebaran pluralisme ini yang semakin berleluasa pada masa kini adalah disebabkan dengan adanya kemajuan teknologi dan internet yang semakin canggih dari semasa ke semasa. Dengan adanya kemudahan internet dan teknologi yang semakin canggih, pencarian sesuatu maklumat akan menjadi lebih mudah didapati. Tetapi, pada masa yang sama, mahasiswa hendaklah berhati-hati dan janganlah memutar tuli atau mudah mempercayai kesemua maklumat yang dijumpai tersebut, kerana dikhawatiri ia adalah maklumat yang palsu, apatah lagi hal-hal berkaitan dengan hal-hal agama. Oleh itu, sebagai seorang mahasiswa yang berilmu dan beragama, kita perlulah melakukan kajian tentang sesuatu maklumat itu terlebih dahulu jika kita meragui kesahihannya. Jika mahasiswa masih meragui kesahihannya walaupun telah membuat pelbagai kajian di dalam internet dan telah bertanya kepada orang-orang yang terdekat, mahasiswa juga boleh merujuk kepada orang yang lebih ilmu di dalam bidang tersebut. Seperti contoh, jika mahasiswa meragui sesuatu kepastian di dalam ilmu agama,
mahasiswa boleh merujuk kepada ustaz atau ustazah yang ada di universiti tersebut, atau mahasiswa boleh menghubungi mana-mana ilmuwan Islam yang boleh dipercayai, seperti contoh yang kita sering lihat di media sosial, YouTube dan sebagainya, iaitu seorang pakar usul fiqh yang ada di negara kita, iaitu Ustaz Azad Idrus, yang sering menjawab pelbagai persoalan yang sering ditanyakan kepada beliau. Perkara ini juga telah disebut di dalam Al-Quran, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini disebabkan kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali dengan apa yang kamu telah lakukan." Okey, sekian saja perbincangan saya pada kali ini. Seterusnya, saya ingin menyebut ahli kumpulan seterusnya untuk membincangkan isu terakhir daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminuddin bin Abdullah, dan hari ini saya akan membincangkan tentang salah satu isu yang sering dibangkitkan oleh golongan mahasiswa Muslim liberal di media sosial. Isu yang saya akan bahaskan ialah golongan ini mempersoalkan tentang tafsiran Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Bukti pertama ialah mereka menggesa agar tafsiran Al-Quran dilakukan semula. Golongan ini terpengaruh dengan budaya skeptisisme yang bermaksud mencurigai tentang sesuatu kebenaran atau teori agama. Golongan ini menyatakan bahawa tafsiran yang dilakukan oleh ulama terdahulu hanya sesuai digunakan ketika zaman Arab terdahulu. Mereka berpendapat bahawa generasi kini seharusnya mentafsir Al-Quran dengan menggunakan akal dan rasional semata-mata supaya sesuai dengan peredaran zaman. Antara individu yang bertanggungjawab meracuni fikiran remaja dengan isu ini ialah Kasim Ahmad dan Fazlur Rahman. Kasim Ahmad telah mencadangkan supaya generasi kini melakukan tafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan kaedah saintifik, manakala Fazlur Rahman mencadangkan agar kita menggunakan kaedah dan metod falsafah untuk mentafsir Al-Quran supaya Islam itu benar-benar berfungsi dalam kehidupan. Bukti yang kedua ialah mereka telah menyalah tafsir ayat 255 dan 256 surah Al-Baqarah. Tafsiran yang dilakukan oleh mereka membawa maksud kepada tiada paksaan dalam agama. Kasim Ahmad menyatakan bahawa setiap individu di dunia ini bebas untuk memilih sebarang agama dan tidak akan ada hukuman di akhir akhirat kelak untuk golongan yang tidak menganut agama Islam, kecuali untuk golongan yang murtad, kecuali golongan yang rela untuk menganut agama Islam. Tafsiran yang dilakukan oleh Kasim Ahmad ini jelas sekali bertentangan dengan maksud sebenar ayat ini. Ayat ini menjelaskan bahawa tidak ada paksaan dalam beragama untuk orang-orang bukan Islam, manakala orang-orang Islam wajib untuk beriman kepada Allah dan haram hukumnya kepada mereka yang murtad. Isu yang ketiga ialah mereka menolak hadis-hadis Nabi SAW. Hadis pertama yang ditolak ialah barang siapa yang melakukan tafsiran Al-Quran menggunakan akal semata-mata, maka sediakanlah tempat duduk untuknya dari api neraka. Mereka menolak hadis ini kerana berpendapat bahawa hadis ini bercanggah dengan ajaran Al-Quran yang menyuruh manusia untuk merenung, berfikir dan menggunakan akal fikiran. Hadis kedua yang ditolak ialah barang siapa yang menukar agamanya, bunuhlah dia. Mereka menolak hadis ini kerana mereka telah mentafsir ayat 256 surah Al-Baqarah yang bermaksud tidak ada paksaan dalam agama. Mereka berpendapat bahawa setiap individu bebas untuk memilih sebarang agama. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.